kasih banyak semua yang bahagia Datuk KSU saya, TKSU dan rakan-rakan media, pemimpin masyarakat daripada Pansapuri, Jubilee Perak, Datuk Zaidi, Ketua UMNO Bahagian Bangi dan pemimpin-pemimpin setempat. Saya pada hari ini turut disertai bersama dengan KSU, pegawai-pegawai kanan saya, KP dan Ketua Pengarah Bomba pun turut bersama untuk tinjauan dan juga walkabout. Saya rasa yang pertama saya selaku bila memegang amanah sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan. Tujuannya adalah untuk melihat ada sekitar lebih kurang 3,500 skim perumahan yang semacam ini ya di seluruh negara yang membabitkan hampir 500,000 unit, dan kebetulannya jumlah yang paling banyak sekali keseluruhannya adalah berada di negeri Selangor. Dan kerap kali bangunan-bangunan rumah kos sederhana dan juga rumah kos rendah yang dibina pada 80-an, mereka berada dalam keadaan yang agak usang, dan kebanyakan daripada rumah-rumah kediaman Pansapuri yang dalam kelas sebegini ini tidak ada JMC. Dan itulah kadang-kadang banyak daripada Pansapuri yang sedemikian kata tidak mendapat pembelaan dan sebagainya. Ini juga menunjukkan bahawa hari ini lawatan saya adalah sebagai satu dan signal bahawa KPKT bukan hanya akan memberi tumpuan kepada perumahan-perumahan yang berada di kawal selian dia sahaja seperti PPR dan juga perumahan-perumahan swasta yang baru, tapi kita juga nak melihat perumahan-perumahan yang sebegini yang banyak didiami oleh rakyat. Tapi macam mana saudara lihatlah hari ini, keadaan dia berada dalam keadaan yang agak usang, dan ada keadaan-keadaan ni kata beyond repair ataupun tidak dapat oleh penduduk bahawa ada terdapat mendapan, tapi saya dapat mensahadah bahawa ia tidak bersifat struktural. Mana secara umumnya semua berada dalam keadaan yang selamat untuk didiami. Demikian juga pernah berlaku keretakan di tiang-tiang. Kalau nampak perbezaan ni, kerana tiang-tiang ni dahulunya berlaku keretakan, namun pihak kejuruteraan telah lakukan, KPKT telah lakukan some reinforcement pada bangunan ataupun beam-beam ini, tiang-tiang ini, dan pada waktu ini alhamdulillah ia telah pun kata diselesaikan. Cuma hari ini bila melihat ini, saya melihat bahawa perlunya kawasan yang merangkumi berapa unit ni, berapa blok, 13 blok ini diberi nafas baru dari segi penyelenggaraan, dan demikian juga dari segi pembaikan-pembaikan, terutamanya membabitkan bumbung dan juga kata untuk mengindahkan semula. Salah satunya ialah untuk cat semula. So saya suka maklumkan daripada lawatan ini kita akan memperuntukkan sejumlah 3.4 juta untuk kerja-kerja itu dapat dimulakan seawal bulan 10 kan? Dan boleh diteruskan untuk belanjawan pada 2022 nanti. Dan itu antara yang saya nak maklumkan. Tapi selain daripada itu, sempena dengan lawatan saya pada hari ini, sebagaimana yang saya sebut dahulu, antara pendekatan yang digunakan di kementerian dalam tempoh saya diberi amanah sebagai Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan ini adalah untuk melihat strategi of two prong. Pertama adalah untuk merawat keresahan rakyat. So dalam tempoh ni apa saja yang dilihat sebagai mendasari keresahan rakyat dalam tempoh pandemik COVID-19 ini, KPKT seharusnya menjadi salah satu juga kementerian berperanan bersama dengan semua agensi dan kementerian-kementerian yang lain dalam merawat keresahan rakyat. Antaranya tentulah rakyat terkesan akibat daripada COVID-19, terkesan daripada segala segi, dari segi kelangsungan hidup. Namun begitu alhamdulillah, walaupun diperolehi semua bantuan, KPKT juga akan mengambil peranan untuk memastikan bahawa dalam tempoh-tempoh yang menguji ini, KPKT boleh tampil untuk menyediakan apa disebut sebagai cushion
ataupun cushion measures, langkah-langkah sebagai penampan kepada rakyat, terutamanya dalam soal memiliki kediaman rumah ataupun at least kurang-kurangnya dapat tinggal di kediaman. Sebab ada di kalangan rakyat dalam tempoh-tempoh ni yang mengalami kehilangan pekerjaan, mengalami soal kemerosotan pendapatan. Ada yang tinggal rumah tapi sekarang sudah menjadi tidak mampu because of the serious reduction of their income ataupun reduced income. So saya suka untuk maklumkan bahawa KPKT kita ingin menawarkan satu inisiatif yang dinamakan inisiatif perumahan, inisiatif kediaman rumah keluarga Malaysia ataupun dengan ringkasnya IKRAM. Rumah IKRAM KPKT ini diperuntukkan pada peringkat permulaan ini sejumlah 1,000 unit yang akan berada di seluruh negara. Daripada 1,000 unit ini ia ditawarkan kepada mereka yang sebagaimana saya sebut tadilah, yang mempunyai yang terkesan teruk akibat COVID. Kita tak boleh dalam keadaan COVID, di waktu yang sama ada rakyat Malaysia yang tak ada kediaman nak tinggal kerana mereka terkesan economically. So 1,000 ni adalah peringkat permulaan dan mereka akan ditawarkan pada kadar sewa yang paling minimum, iaitulah RM124. Namun majlis penyerahan kunci dan juga majlis acara pelancaran rasminya akan dilakukan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri sendiri pada 24 hari bulan, iaitu hari Jumaat minggu depan. Namun semua di kalangan rakyat Malaysia boleh melayari di website KPKT di bawah nama teduh.kpkt.com. Saya ulangi teduh.kpkt.com .gov.my dan boleh mula untuk membuat permohonan. Pada waktu ini dia membabitkan beberapa negeri, Kuala Lumpur ada, Selangor, Johor, Kelantan, Kedah. Namun melihat daripada program yang akan kita laksanakan, seandainya ia berjaya, maka saya juga ingin mengajak kerajaan negeri, sebab ada juga di kalangan PPR yang sudah berada di bawah kerajaan negeri, untuk terus serta menyertai dalam inisiatif ini agar ruang dan peluang dapat diluas lebarkan kepada seluruh rakyat di seluruh negara. Dan insya-Allah mudah-mudahan dengan bantuan peringkat permulaan rumah IKRAM KPKT ini, ia dapat memberi cushion. Sebab tu saya kata rumah ni untuk 2 tahun. With the hope that after 2 years the revival of economy akan dapat kembali dan dipulihkan, dan dengan begitu keadaan akan normalcy of the life will come back. Tetapi dalam tempoh saya fikir setahun setengah maupun 2 tahun, kita akan masih lagi berdepan dengan suasana yang memerlukan kerajaan tampil untuk memberi bantuan kepada rakyat. Jadi di peringkat KPKT ini, rumah IKRAM ni adalah inisiatif yang antara inisiatif untuk memastikan rakyat dapat pembelaan di waktu yang sukar ini. Okey, itu saja waktu ni yang saya nak maklumkan. Actually, they are going to be offered PPR houses, is it? Yes, PPR houses. And DBKL houses. At the moment, yes. And most of the houses will be in KL or? They are in KL, they are in Johor. In KL, I think at the moment we can allocate about 120, I think. 120. And then dia ada di Selangor. Dan juga di Johor yang banyak actually. Johor banyak. Dan in fact Johor pun mempunyai kesan yang agak teruk. Namun ini adalah peringkat permulaan 1,000 unit dan kita masih mengharapkan untuk mendapat unit-unit tambahan. I think melihat kepada penyertaan dalam permohonan ini, insya-Allah I will try to get more and more, and then while hoping that the states also can join in together with this initiative. Do you know any rough figures of how many people are affected and they are in need of housing? Ballpark figure. That one I do not have a figure. Ada tak perkhidmatan sokongan pemohon disertakan untuk dapat rumah ni? Permohonan dia ada disertakan dalam website tersebut. Tapi yang antara yang ia adalah mereka yang
mempunyai pendapatan bawah 3,000. Bawah 3,000 ringgit. Mungkin sekali lagi I think my officer can give all syarat-syarat yang kita dah sertakan syarat-syarat tersebut. Tapi syarat-syarat tu akan berada dalam website. Cuma I think I minta media wal-walkan lah supaya Kenapa di tak nak proses untuk dapat tulisan? no, it's going to be a lot easy. Sebab kita nak pemudahkan dan again ini adalah dalam tempoh seminggu lah kalau boleh. And the conditions are very light, right? It's Very not light, going to be yeah. something that is far-reaching. Because for yang terkesan dia tak rumah dia keluar terhampus dia keluar. Ramai rakyat kita yang berada di luar sana yang telah dihantar notis pengusiran kerana mereka dah tak ada income. Dan ada juga yang baru keluar daripada extended family, they want to go and live, baru mula kerja. Tapi saya memberi peluang untuk keluarga-keluarga Malaysia ni, terutamanya yang benar-benar terkesan. Saya tahu bahawa permulaan ni jumlah 1,000 ni masih belum besar, tapi kita mengharapkan ini antara inisiatif sebagai penampan saja, cushion, while waiting actually the recovery of the economy to come about. Berapa lama orang menyewa Islam? Berapa lama tempoh dia ada? Tempoh dia 2 tahun. 2 tahun, RM124. Cuma kalau ada sebarang pengumuman khas, over and on the top of that, it will be made by Yang Berhormat Perdana Menteri pada 24. Sebelum ni pun di peringkat rumah PPR, KPKT dah bagi moratorium. In fact, how long we have given moratorium? 1.5 years lah. Yang the existing residents of PPR, they have been enjoying moratorium for 1.5 years. Can I know when is the 1.5 years ending? End of this year? Jadi tentulah yang akan menduduki rumah ikram pun tentu mungkin akan mendapat some concession, tapi biarlah ia diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri. Okey, ada lagi? Dr. Sri, do you have any figures as to how much has been spent for spurring PPRs and this kind of Okey, setakat ini yang telah dibelanja, dia ada dua, dia ada TPPM, Tabung Penyelenggaraan Perumahan Malaysia, dan juga dia ada Program Penyelenggaraan Perumahan. Program Penyelenggaraan Perumahan adalah untuk projek PPR. TPPM adalah untuk rumah-rumah kesudahan sederhana swasta. Waktu ini di Selangor, jumlah yang diperuntukkan adalah 27 juta. Daripada jumlah tersebut, I think 6.7 juta telah pun dibelanja, dan yang lainnya adalah ongoing commitment. Sebab waktu, ialah salah satu daripada kekangannya adalah waktu PKP lah. Banyak perkara yang tak dapat dilakukan, pembinaan terhenti, a lot of activities has been halted, put on hold. So pada KPKT, we committed bila mana sektor-sektor telah dibuka balik, kita mengharapkan bahawa aktiviti terutamanya penyelenggaraan dan juga some upgrading dapat dilakukan dalam tempoh yang berbaki sebelum berakhirnya tahun ini. So how much is the whole tabung again? The whole tabung penyelenggaraan. Kita pakai bajet di sen every year. Tabung kita dia ada dua, satu dia dapat melalui peruntukan dalam belanjawan. Jumlah selalunya tidak begitu besar waktu itu. Tapi di bawah pemerkasa. Di bawah pemerkasa kita ada lebih kurang 27 juta siling diperuntukkan oleh Selangor. But the whole tabung is 27 juta kan. Kalau keseluruhannya adalah 60 juta. Untuk 2021. Daripada 60 juta tu 27 juta untuk Selangor. Sebab apa macam saya sebutnya, dari segi skim yang semacam ini, seluruh negara ada 3,519. I think dalam sekitar 1,000 lebih berada di 1,700 di Selangor. Half of it di Selangor. Membabitkan unit 325,000 out of 554,000. Pemerkasa will continue
nanti next year. Okey?